Bismillahirrahmanirrahim. Sambung pada pelajaran yang pertama darjah 4, iaitu bab mabadi yang ilmu tauhid. Kita lihatlah yang ke-6, 7 dan 8. Yang lalu kita dah tengok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ke-6 mabadi, iaitu kandungan ataupun punca ataupun tempat mulanya pembelajaran ilmu tauhid ini. Yang ke-6 iaitu kandungan. Kita nak besarkan sikit. Okey. Saya nak buang ni dia punya iklan. Okey. Yang keenam, kandungan. Kandungan, apakah perbahasan mengenai kandungan dalam ilmu tauhid itu? Perbahasan mengenai kandungan dalam ilmu tauhid ini iaitu membahaskan tentang kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Rasul, dan tentang akidah-akidah lain yang berdasarkan kepada dalil untuk memperolehi iktikad dan keyakinan, kepercayaan yang benar bagi meningkatkan semangat bekerja dan beramal ni. Kalau terjemahan bahasa Arab ni bukan bekerja, kerja macam biasa, iaitu untuk beramal kita kepada Allah Subhanahu Taala. Ini terjemahan daripada kitab bahasa Arab. Jadi nampak macam apa hal bekerja pula ni. Jadi sebenarnya iaitu untuk kita faham tauhid ni. Kenapa? Supaya kita dapatlah beramal dengan lebih yakin, iaitu ilmu ini mengandungi, ini kandungan dia mengandungi tentang pengetahuan. Kalau yang keenam mengandungi pengetahuan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan Rasul-Rasul. Seterusnya, apakah kelebihannya kita mempelajari ilmu tauhid ini? Ini dia punya kandungan seterusnya. Apakah kelebihannya? Iaitu semulia-mulia ilmu berbanding ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita lihat sebenarnya, ilmu tauhid ini adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang lain itu adalah berdasarkan pengalaman manusia. Ilmu tauhid ini khusus diturunkan oleh Allah ke dalam Al-Quran. Tidak akan dicapai oleh manusia sekiranya manusia tidak dibimbing oleh Rasul-Rasul. Kalau ilmu masak-memasak, ilmu mekanik ke apa benda ke, kita akan belajar. Biasanya kalau tak ada guru pun boleh belajar juga. Kenapa? Kerana dengan adanya pengalaman, pengetahuan. Jadi kalau ilmu tauhid, ilmu kepercayaan, ilmu agama, dia tak datang secara sendiri. Tak adanya ilham macam gitu. Kalau contohnya orang itu dia datang ilham, itu adalah ilmu ajaran sesat. Dia kata macam contoh yang baru ni, sihak. Itu mengarut ilmu tu. Jadi kita berdasarkan hadis, dalam ayat Quran, innallah, ni hadis Inna Allah Ta'ala lam yaftarid syai'an afdala minat tauhid wassalati walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajid. Artinya bahawasanya Allah tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal, yang lebih baik daripada mengesakannya dan solat. Sekiranya ada sesuatu yang lebih afdal dari itu, pasti telah difardukan terhadap para malaikat untuk rukuk dan sujud. Ni sambungan ni sebelah. Lihat sebelah. Kecil sikit. Untuk melakukannya. Padahal sebahagian daripada malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya dan ada yang sujud selama-lamanya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami daripada Abi Sa'id, hadis yang ke-165, jilid pertama, bilangan 1610. Ini tahun kot. Ini tentang kelebihan ilmu tauhid. Jadi kalau kita boleh buat keputusan, ilmu ini adalah ilmu yang semulia-mulia ilmu, kerana ilmu yang diturunkan oleh Allah, bukan yang didapat melalui berangan-rangan seperti orang lain. Dalam bab pengalaman lah, ilmu kedoktoran ke, itu datang daripada pengalaman. Jadi yang keduanya iaitu mulia ilmu tauhid ini kerana asal segala ilmu yang wajib diketahui. Ilmu ini adalah ilmu asal. Kalau ilmu yang lain ada tapi ilmu tauhid tak ada, tak guna sebenarnya. Ilmu ibadat itu datangnya selepasnya ilmu tauhid. Ilmu faraid pun datang selepasnya adanya ilmu tauhid. Muamalat pun datang selepas tauhid. Dia tak mahu dia tiba-tiba beribadat. Kita hendaklah beribadat. Bertauhid dengan siapa? Tak ada ilmu tauhidnya. Jadi ilmu ini adalah ilmu asas. Kemudian ilmu maudhu'nya, tajuknya, iaitu zat Allah dan Rasul. Ini cerita tinggi. Tauhid ini membicarakan tentang bukan zat Allah ni, sifat zat Allah dan Rasulnya, isi kandungannya. Ini terjemahan ni tak betul sebenarnya. Mulia kerana di dalamnya terdapat perbahasan mengenai sifat zat Allah tertinggal ni dan Rasulnya, sifat yang wajib, dibuat kurungan, mustahil dan harus bagi Allah dan Rasulnya.
Jadi ini kelebihan dia kalau kita lihat balik semula. Yang pertama, ilmu yang diturunkan oleh Allah. Kedua, iaitu ilmu ini adalah ilmu asal berbanding ilmu-ilmu ibadat yang lain datang kemudian selepas tauhid. Yang ketiganya iaitu ilmu ini membahaskan tentang sifat Allah, sifat wajib, mustahil, harus dan sifat Rasul. Kemudian yang mabadi yang ke-8 iaitu tajuk perbahasan kita, iaitu tentang kedudukan ilmu ini dengan ilmu yang lain. Ilmu ini adalah ilmu yang paling utama kerana berkaitan dengan iman dan zat Allah Ta'ala. Ini beberapa kali dia ulang macam ini. Jadi kita baca ilmu yang paling utama kerana dia berkaitan dengan iman. Adanya iman barulah diterima amalan, ya. Tak ada iman, amalan tak diterima. Ada iman, ada amal, baru amal diterima. Tak ada ikhlas pun tak diterima. Ikhlas ni datangnya selepasnya adanya iman. Ikhlas ni iaitu akhlak, kan ada 3. Kalau tak ada iman, ada ibadat, itu tak boleh jadi. Adanya iman, adanya ibadat, tak ada ikhlas, tak jadi juga. Dia nak ada ketiga-tiga. Jadi yang seterusnya, yang ke-9, mabadi ilmu tauhid. Apakah faedahnya belajar mengenai ilmu tauhid ini? Yang pertama, dapat mengenal Allah dan percaya kepada Rasul serta mendapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ini tujuan lah. Faedahnya dapat kenal Allah Ta'ala dan dapat kenal Rasul. Yang terakhir sekali, matlamat tujuan ilmu belajar tauhid ini, kita bezakanlah antara akaid, kepercayaan yang sah dengan yang batil. Ini matlamat tujuan ni, kita nak tengoklah, kita nak bandingkan agama Islam dengan kepercayaan ajaran sesat dengan agama-agama lain. Jadi beriman itu bukan sekadar hanya di mulut tapi tak tahu apa-apa. Oleh itu, setakat ini kita dah pelajari tentang mabadi ilmu tauhid yang 10 itu. Ini dia punya ringkasan. Satu, ta'rif. Sini ya. Ini kitab dari kiri, saya kekok sikit. Pengertian ilmu tauhid. 2, apa yang dibahaskan dalam ilmu tauhid. 3, sumber dia Al-Quran dan hadis. 4, penyusunnya iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. 5, hukum belajar dia iaitu wajib, fardu ain secara ijmali, tafsili ini secara fardu kifayah. 6, kandungan ilmu tauhid itu apa, membahaskan tentang sifat-sifat Allah dan iktikad yang yakin. 7, kelebihan ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling mulia kerana dia diturunkan oleh Allah secara direct kepada Nabi. 8, iaitu ilmu tauhid ini adalah ilmu asal dan ilmu utama kerana ia berkaitan dengan iman. 9, ilmu ini faedah kerana kita dapat kenal Allah. 10, kita dapat bezakan antara kepercayaan yang benar dan kepercayaan yang batil. Jadi semoga bermanfaat. Sebelum kita pergi, kita lihatlah sedikit info-info yang berkaitan. Aqaid ni bahasa Arab ni, daripada uqdah ni maksud dia ikatan. Kalau dibuatkan dalam bab tauhid, akidah ni ikatan juga. Aqaid iaitu ikatan iman. Ikatan iman dalam bab Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi ada berapa perbahasan? 50. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang harus. Itu berapa tu? 41. Kemudian 9 begitu, 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 1 yang harus. 50 ya. Kira 9 tu, 9 campur 41, 50 perbahasan. Okey. Kemudian kita tengok info lagi di sini. Zat Allah ni diceritakan ni. Dia sepatutnya sifat je. Segala ini apa ni? Yang kebahagiaan 4, tempat perbahasan. Ini tempat perbahasan. Mana tempat perbahasan ni? Ini ceritakan, kita bacakan dia punya info saja. Maudhu' bahasan segala apa ni? Saya tak faham ni. Pada segala kejadian. Perbahasan ilmu tauhid ni. Zat Allah ni sifat Allah lah. Pada sifat Rasul yang saya sebut tadi, yang 9, yang 5, yang 41. Segala kepercayaan, apakah yang dibawa kepada ghaib, perkara-perkara ghaib ni kepercayaan lah. Dan segala kejadian iaitu manusia dan alam. Tengok info lagi yang lain di sini. I'tiqad iaitu pegangan. Jirim ni iaitu yang seperti saya sudah sebutkan sebelum ni, iaitu 3 perkara. Di sini dipecahkan macam ni ya, jasad, jisim, zat. Kalau ikut dalam bahasa Melayu,
pepejal cecair dan juga gas. Itu dalam saintifik lah. Aradnya iaitu perkara yang berdiri pada jirim, yang mendatang, seperti gerak, ini sifat lah. Diam, kalau bayang-bayang pun arad juga. Sifat baharu, makan, beranak dan beristeri. Ijmali iaitu secara ringkas, sekali rangkum ya, tiada dibutirkan satu persatu. Tafsili di secara huraian dengan dalil terperinci. Kemudian apa lagi tentang dia punya info ops. Kemudian info dia yang di bawah ni, mabadi adalah jamak daripada mabda, kandungan, bahasa, punca, bermula, terbit, istilah, keterangan ringkas, tujuan sesuatu sebelum membaca. Okey, saya rasa setakat itu saja dahulu. Semoga bermanfaat. Jadi kita akan menyambung kalau ada kalau ada peluang yang lain, kita akan membaca tajuk hukum akal. Hukum akal ni apa pula ni? Hukum akal ni ada berapa bahagian? Kemudian apa benda hukum akal ni? Ini menggunakan istilah-istilah bahasa Arab yang mana sebenarnya memang wajib untuk kita menghafalnya. InsyaAllah kita akan bersambung dalam tajuk hukum akal pada masa akan datang. Wallahu a'lam bissawab.